Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Teman-temannya yang kita melafazkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Dapat lagi kita meneruskan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan menunaikan fardhu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah kita akan meneruskan lagi ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Khususnya saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga kerana pada malam ni ialah kali pertama saya dijemput untuk datang ke sini. Bersyukur kepada pengurusi majlis, kepada pengurusi surau, ahli tugas surau, kepada ustaz-ustaz, kepada rakan saya Muhammad Azhar yang telah menjemput saya minggu ni lah. Saya ingatkan bulan depan nak baca. Minggu ni jemput, minggu ni juga kena datang. Dan alhamdulillah ada kesempatan tersebut. Muslimin-muslimat yang saya kasih sekalian. Jadi kitab yang saya nak lihat pada malam ini ataupun kita nak lihat untuk kita bincangkan pada malam ini iaitu berkenaan dengan qanun jinayah syar'iyyah. Yang mana perkara ini merupakan satu perkara yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam. Tetapi kita melihat bagaimana pada hari ini, pada saat dan ketika ini, ramai di kalangan kita yang tidak memahami apa yang dimaksud dengan qanun jinayah syar'iyyah, yang menyebabkan timbul beberapa perkara yang menyebabkan perselisihan pendapat di antara umat Islam, terutamanya di tempat kita. Kita nak tengok di luar tu lebih banyak selisih, perselisihan faham yang terdapat di luar, terutamanya di negara kita ni. Kita melihat bagaimana undang-undang Islam itu dilihat sebagai satu undang-undang yang tidak realistik. Walaupun sebenarnya inilah undang-undang yang realistik. Inilah undang-undang yang boleh mencapai kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, setiap kali jemaah kita didengarkan dengan ittaqullah, kita hendak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masa yang sama kita menolak sebahagian daripada Islam dan kita mengambil sebahagian daripada Islam. Bagaimana kita akan mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagi orang lelaki ini, tiap-tiap kali jemaah kita akan dengar ittaqullah. Kalau tak dengar tu ada problem lah dengan lelaki tersebut. Jadi inilah merupakan lambang dan merupakan titik tolak untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang menjadi kontroversi, yang sepatutnya tidak menjadi kontroversi, perkara yang dibincangkan begitu lama, yang menyebabkan akhirnya tidak sampai ke satu titik pertemuan
untuk kita menjalankan hukum hudud, qisas, ta'zir, diam dan sebagainya. Sini muslimat yang saya kasih sekalian, di dalam Al-Quran ni memberikan kita segenap aspek kehidupan, daripada sekecil-kecil perbuatan kita hingga sebesar-besar perbuatan, daripada mula kita lahir sampai dah kita nak mati. Al-Quran memandu kita dengan berbagai-bagai perkara, termasuk ibadah yang khusus dan ibadah yang umum. Begitulah juga dengan kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Al-Quran memberikan kita jalan penyelesaian, yang mana dalam penyelesaian ini yang selama ini kita tinggalkan disebabkan oleh beberapa perkara yang tidak dapat kita elakkan. Kita tinggalkan. Semua di antara kita ni, semua ni baca Al-Quran, terutama ni nak Ramadan, dah jadi tabiat orang lain. Ramadan, alhamdulillah, Quran menghiasi kehidupan. Selepas Ramadan, Quran diletakkan semula di dalam tempatnya dan disimpan untuk Ramadan yang akan datang. Moga-moga Ramadan yang akan datang kita ikut semula dan kita akan dapat buka ayat. Inilah yang menyebabkan kita tidak memahami Al-Quran. Panduan yang cukup lengkap yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman, kepada Nabi Muhammad SAW, kita abaikan. Kita mengaku kita Islam, kita mengaku kita seorang mukmin, kita mengaku seorang Muslim, tetapi apabila ditanyakan berkenaan dengan perkara yang cukup besar di dalam kehidupan kita, kita tak boleh nak jawab sebab kita meninggalkan Al-Quran. Ini adalah satu daripada titik tolak yang dirancang oleh puak Yahudi dan Nasara. Tapi kita nak salahkan puak Yahudi dan Nasara ni satu hal. Apa yang ada daripada kita ni, adakah dengan menyalahkan puak Yahudi dan Nasara ini dapat menyelesaikan masalah umat? Tak dapat. Kita kena melihat, sekiranya puak Yahudi dan Nasara ini nak buat kita untuk tinggal Al-Quran, kita kena cari jalan macam mana kita nak lawan balik. Itu baru menjadi seorang Muslim yang kuat. Bukannya asyik menyalahkan, ini Yahudi Nasara punya pasal, ini Yahudi Nasara punya pasal. Takkan kita nak jawab dengan depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti di alam barzakh dan juga di alam akhirat nanti, saya tak buat ni pasal kuat Yahudi dan Nasara punya pasal. Boleh tak jawab macam tu? Kalau boleh tak apa, boleh tafadhal. Memang tak boleh jawapan. Kita setiap hari kita nak jadi orang yang muflihun, orang-orang yang berjaya. Tapi di mana kita meletakkan Al-Quran dan segala panduan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hati kita? Tak ada. Kita melihat bagaimana undang-undang Islam sekarang. Ramai manusia yang termasuk orang Islam sendiri yang berada di Malaysia ni kutuk undang-undang Islam. Kita tak rasa apa pun, kita rasa dia kutuk. Tapi adakah kita merasa bahawa ini adalah satu kutukan terhadap aku juga? Aku orang Islam yang mana benda ini disebut di dalam Al-Quran dan aku kena pertahankan undang-undang Islam. Yang mana sekiranya kita melihat kepada undang-undang sivil, undang-undang yang kita guna pakai sekarang, kita pertahankan daripada tahun 1957 sampai sekarang kita pertahankan. Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu, kita tak pertahankan. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, bagaimana kita nak menjadi orang-orang yang berjaya? Setakat berjaya di dunia sahaja tidak mempunyai apa-apa maksud dan arti yang sebenar. Yang kita nak dan kita berjaya di dunia dan di akhirat. Sebab itulah ilmu-ilmu yang berkenaan dengan qanun jinayah syar'iyah, ilmu ini, dulu pun saya belajar juga dan sampai sekarang masih lagi belajar ilmu ini, memakan masa yang cukup panjang. Setiap kali kita mengorek ilmu ni, setiap itulah kita jumpa satu benda yang baru. Itulah kecantikan Islam. Islam itu bukan satu yang rigid, yang kata benda ni bulat. Ada masanya Islam dan mengikut keadaan masa dan tempat. Akidah tetap satu, masa dan tempat tak ada. Akidah Allah ini satu-satu.
Allah itu Esa. Tak boleh dah kita nak tukar, kita paling kata macam ni, tak boleh. Tapi apabila kita menghadapi perkara yang berkenaan dengan fiqh, ini terletak di bawah bidang kuasa fiqh, Qanun Jinayah Syar'i, berbagai perbincangan dibuat. Namun kita melihat makin lama bincang, makin banyak kekusutan yang berlaku di kalangan umat Islam. Isu yang sekarang ini kita melihat, berbagai-bagai isu berkenaan hudud. Sebab kita telah dimomokkan sebelum ini, sekiranya hudud potong tangan, hudud potong tangan, hudud potong tangan, itu kita tak nampak sekiranya ada hudud, qisas, ta'azir, diam dan sebagainya, iaitu di bawah perundangan Islam sebagaimana yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, kerajaan Uthmaniyah, kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Uthmaniyah. Kita melihat betapa keadilan berlaku di dalam masyarakat. Bila hudud dijalankan, kita melihat di zaman Nabi Muhammad SAW, hudud itu dijalankan apabila berlakunya sesuatu perkara dan orang yang melakukan dosa tersebut datang mengaku kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana dengan hajat ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha. Ada tak benda itu berlaku pada masa sekarang, undang-undang yang kita pakai pada tahun sekarang ni, orang itu melakukan kesalahan, dia ambil benda orang, kemudian dia pergi kepada polis, saya ambil benda orang, jadi hukumlah saya. Daripada 100 orang tak ada. Sebab apa? Kita tidak ditanamkan dengan iman. Hudud dicampur dengan iman, kehidupan akan jadi lebih baik. Kita melihat tak payah banyak di tempat-tempat yang melakukan sedikit sebahagian sahaja daripada undang-undang Islam, telah nampak keberkatannya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi Mekah lah contohnya. Kalau di Mekah boleh tinggal kedai emas tanpa berkunci, kalau di sini ditinggalkan kedai emas tanpa berkunci, sekali dengan kunci-kunci dia orang. Tengok betapa bezanya kita di sini. Sebab apa yang berlaku, hudud menggerunkan manusia supaya ianya jangan lakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan pengajaran kepada manusia. Ini adalah sesuatu yang tidak baik dilakukan di dalam masyarakat. Itulah yang dikatakan hudud secara umum kan. InsyaAllah pada masa kita berbincang dengan lebih dalam berkenaan dengan hudud, qisas dan ta'zir dan juga dia. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, Islam ini satu agama yang lengkap, yang syumul. Dan kita melihat apabila manusia itu mengetahui dan mengamalkan kesyumulan Islam, dia berani untuk mempertahankan Islam sekalipun nyawanya menjadi pertaruhan. Kita tengok zaman sahabat, hari ini masuk Islam, besok dah syahid. Zaman mutaakhirin, kita melihat di benua Afrika terutamanya, kita melihat Syekh Omar Mukhtar dihukum bunuh, dan sikit pun tak takut kerana yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat Hasan Al-Banna ditembak kerana memperjuangkan Islam. Dan yang akhirnya Syekh Qutb rahimahullah ta'ala digantung pada tahun 1965, 29 Ogos. Bukan banyak pun pemerintah minta dekat Syekh Qutb untuk tulis balik bahawa undang-undang yang dipakai sekarang ini adalah yang terbaik. Syekh Qutb kita tak boleh. Bayangkan kita di keadaan Syekh Qutb yang boleh memisahkan kita di antara tali gantung dengan kematian dengan kehidupan, dengan sedikit perkataan. Adakah kita mampu melakukan sedemikian? Wallahu a'lam. Tepuk dada, tanya iman, jangan ditanya sejarah. Tanya sejarah habis. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, tak ada orang yang nak boleh membuktikan bahawa Islam itu tidak lengkap. Tak ada. Tanyalah agama apa pun,
akhirnya mereka mengatakan bahawa Islam ini yang terbaik. Kalau berbincang dengan agama Kristian sekalipun, dan akhirnya Islam juga yang terbaik. Kerana mereka nampak apa yang tercatat dalam Al-Quran, yang mana ianya disokong oleh hadis Nabi Muhammad SAW, dapat memberikan satu panduan di dalam kehidupan, panduan yang dapat memberi kebahagiaan kepada manusia di dunia dan di akhirat. Dia tak boleh lari daripada perkara tersebut. Itu adalah realiti dalam kehidupan. Dan apabila Islam diturunkan kepada Muhammad SAW, Islam ni sebelum itu dah Islam lah. Tapi apabila Quran diturunkan kepada Muhammad SAW, ia memberikan rahmat kepada seluruh alam. Ini yang menjadikan kecelaruan di antara kita pada masa sekarang. Kita anggap Al-Quran itu hak eksklusif orang Islam. Ni hak orang Islam punya ni, orang lain tak boleh nak ambil panduan. Sebab di dalam Al-Quran telah dinyatakan di dalam surah Al-Anbiya ayat yang 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang maksudnya, tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sekalian alam. Sebab itulah undang-undang yang dijalankan, jika itu adalah undang-undang Islam, itu hendaklah dibuat kepada sekalian alam. Dia tak ada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin. Kita kena pandang ayat Al-Quran dengan pandangan yang kritikal, bukan dengan satu pandangan yang mana Al-Quran Islam. Tak, Al-Quran memberikan seluruh kerahmatan kepada seluruh makhluk. Binatang dapat rahmat, makhluk-makhluk lain pun dapat rahmat. Inikah pula manusia, walaupun beliau tidak Islam, beliau juga dapat kerahmatan. Sebab apa? Bila ada orang yang memegang Islam, yang menjalankan Islam, keadilan dapat dijalankan di seluruh masyarakat. Siapa yang hidup dengan tak ada masalah, orang yang bukan Islam pun hidup dalam keadaan aman dan damai. Itu rahmat. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, jadi dengan adanya kerahmatan Islam inilah, untuk menjamin kerahmatan, untuk melihat bahawa keadilan dapat dijalankan di dalam masyarakat, maka kena ada undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, macam mana kita nak jalankan keadilan? Misal kata negara kita tak ada undang-undang, siapa nak ambil barang siapa, ambil lah. Tak ada siapa boleh tangkap, tak ada siapa boleh bawa ke mahkamah, tak ada siapa boleh dihukum. Maka adakah itu keadilan yang berlaku pada zaman dahulu kala ni? Kalau kita tengok yang dimomokkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, kita tengok bagaimana kalau kehidupan di dalam hutan, undang-undang yang dijalankan ialah siapa kuat, dia yang memerintah. Tapi Islam meletakkan bukan orang yang kuat yang memerintah, tetapi orang yang menjalankan Islam yang sebenar, itu ialah orang yang boleh memerintah. Kenapa? Dia akan memberikan rahmat kepada seluruh alam dengan keadilan yang dibuat. Kita baca banyak berkenaan dengan sejarah-sejarah yang telah dinukilkan oleh para ulama. Misal kata sejarah yang ditulis berkenaan dengan Sayyidina Umar Abdul Aziz, cari orang, tak ada orang lain yang dapat menerima zakat, pemerintah sendiri. Tengok betapa adilnya manusia pada masa itu, dan betapa hebatnya orang memandang Islam. Dan pada masa ni, disebabkan kita yang meninggalkan Al-Quran sedikit demi sedikit di dalam kehidupan kita, menyebabkan Islam itu dilihat sebagai tidak hebat lagi. Islam tetap Islam, yang tidak hebat adalah umat Islam pada masa sekarang. Kalau dulu kita sebut kerajaan Uthmaniyah di bawah pemerintahan Al-Muqtasim, di bawah pemerintahan Abbasiyah, di bawah pemerintahan Al-Muqtasim, Uthmaniyah di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih, hebat, dapat mengalahkan Byzantine, Konstantinopel. Hebat. Tapi sekarang kita pula yang tunduk kepada kuasa besar.
Bagaimana seorang anak muda dapat mengalahkan kuasa besar dalam kerajaan Utsmani, dan hebat, seorang yang hebat. Tapi adakah kita sebagai orang Islam ni hanya nak berbangga-bangga dengan sejarah? Oh hebat, tuan aku dulu jadi pendekar. Kita tanya, hang jadi apa? Tak jadi apa, silap satu pun tak tahu. Tuan aku dulu imam besar, hang dah jadi imam tak? Bila pun tak boleh jadi. Kita melihat orang dulu hebat. Siapa kita ni? Kita kena tengok. Naklah kita yang kena jadikan kita hebat. Barulah kita ni berguna untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Muslimin yang saya kasih sekalian, yang kita tengok Salahuddin Al-Ayyubi dapat mengalahkan tentera Salib. Tentera Salib masih lagi ada sampai sekarang, dan kita setiap hari dikalahkan oleh tentera Salib, dan setiap hari kita dibohongi oleh tentera Salib. Isu-isu yang berkaitan dengan undang-undang Islam ini berkenaan dengan IS dan sebagainya. Banyak benda yang kita dikelirukan. Kalau kita tengok dalam YouTube, banyak benda yang menunjukkan bahawa kita ditipu oleh orang bukan Islam pada setiap hari. Hudud, potong tangan, dia tak potong dengan pisau, dia tak potong dengan pedang, dia letak tengah jalankan trailer. Mana ada dalam Islam yang menyuruh buat begitu? Dan satu lagi, mana ada dalam Islam yang menyatakan bila peperangan hudud dijalankan? Tak ada. Tak ada, cari kan? Kalau ada, saya pun nak tahu juga. Panjang saya cari, tak pernah jumpa. Tak ada. Kalau dalam peperangan kita nak jalankan hudud, tak ada. Hatta di zaman kelaparan, apabila berlaku kelaparan, hudud tak boleh dijalankan. Udra'ul hudud bisyubah. Syubhah pun tak boleh nak jalankan hudud. Itu hebatnya undang-undang Islam. Walaupun sukar untuk menjatuhkan hukuman, tetapi undang-undang ini yang digulungi oleh orang kerun, oleh seluruh manusia, yang menyebabkan masyarakat itu menjadi adil. Sekarang ni kita lihat undang-undang kita gantung 2-30 orang. Orang bawa dadah macam biasa juga. Setiap tahun orang mati kena gantung sebabkan dadah. Tapi setiap tahun juga tangkapan dadah meningkat. Kalau saham meningkat, okey, ni dadah. Sekali tangkap 200 kilo, 300 kilo. Sebab tak turun. Siapa yang turun? Ada pernah muslimin dan muslimat pergi tengok orang kena gantung? Kita tak dibenarkan tengok orang kena gantung kan? Kena buat solat kalau nak tengok orang kena gantung. Dan kita kena cek kesihatan kita dulu. Sebab takut kita pula yang mati dulu daripada orang kena gantung. Sebab terkejut. Sebenarnya muslimat yang saya kasih sekalian, begitulah keadilan Islam. Sebab itulah, nak tahu keadilan Islam, kita kena tahu dengan keadilan syar'i. Kita nak tahu mengapa Islam itu adil, kita kena tahu kenapa riba itu diharamkan dalam sistem perbankan. Kita nak tahu kenapa Islam itu boleh berubah daripada masa dan keadaan, kita kena belajar fiqh. Kalau kata Islam itu tak boleh berubah, dalam masa tak ada air, kita kena ambil sembahyang dengan air juga. Mana nak cari? Pusing-pusing seluruh kawasan tak ada air, nak sembahyang. Tak. Islam itu ada tempat yang tak boleh berubah, ada tempat yang boleh berubah. Sembilan yang saya kasih sekalian. Sebab itulah di dalam Al-Quran, perkara-perkara yang berkenaan dengan hukum hudud, qisas dan ta'zir, ada 3 ayat yang utama. Bagi siapa yang tidak menjalankan ataupun menjalankan hukum hudud, qisas dan ta'zir di dalam hukum Islam, dalam surah Al-Ma'idah ayat 44, surah Al-Ma'idah ayat 45 dan surah Al-Ma'idah ayat 47. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 44, di hujung surah itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-45, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Dan dalam surah Al-Ma'idah ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun.
Tiga keadaan orang yang tidak menjalankan hukum Islam. Siapa yang tak jalankan hukum Islam? Kita kan? Kita kena berusaha. Kita tak boleh, ni dah ada ayat ni, balik sekali lagi, anak aku mencuri, tangkap tangan, tak boleh. Kita tidak ada kuasa untuk menjalankan hukum hudud kat anak kita. Jangan buat macam tu. Ni anak kita ni qazaf. Ni duk fitnah-fitnah ni, tangkap, rotan 80 kali. Bukan macam tu. Yang menjalankan adalah mereka. Ada tiga benda, tiga perkara. Pertama kafir, kedua zalim, yang ketiga fasik. Kita nak masuk yang mana satu? Allah ada bagi pilihan kepada kita. Kita nak masuk yang mana satu? Kalau diberikan pilihan, Muslimat nak masuk yang mana satu? Kafir ke? Zalim ke? Fasik ke? Kalau ditanya kepada saya, senang. Satu pun saya tak nak masuk. Kita nak masuk yang muflihun, orang-orang yang berjaya. Sebab itulah undang-undang Islam ini, kalau kita nak jalankan, masyarakat sekurang-kurangnya mengetahui tentang asas hukum Islam. Kena tahu hudud tu apa. Bila kita tanya hudud tu apa, dia tak boleh. Hudud tu apa dia apa? Mencuri. Dia tahu hudud tu mencuri. Sebenarnya hudud tu, kalau mengikut pandangan ulama mazhab Syafi'i ada 7. Mazhab lain ada yang 4 saja, ada yang 8 pun ada, yang 9 pun ada. Kita ambil imam mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i pun kita tak lepas. Kita nak bincang mazhab lain, kita guling gentang lagi dalam tu. 9 yang saya kasih sekalian. Kita tahu hukum hudud itu melibatkan kepada orang yang mencuri, orang yang merompak, orang yang berzina, orang yang memfitnah, kalau kita kata qazaf, orang yang meminum arak, orang yang melakukan pemberontakan, buruh, dan orang yang murtad. 7. Sekurang-kurangnya kita tahu ini di bawah hukum hudud. Kita jangan campur dengan qisas pula. Lagi kata membunuh hudud juga. Memanglah hudud, tapi ulama telah bagikan masuk kepada qisas. Dan yang Al-Quran pun telah dinyatakan dengan jelas tentang qisas. Kutiba alaikumul qisas fil qatl. Diwajibkan ke atas kamu untuk menjalankan qisas pada orang yang membunuh. Jadi bila dijalankan hukum hudud, apa yang untung yang dapat kepada masyarakat? Pertamanya dapat menyelamatkan jiwa. Tengok Islam ni bagus tak bagus. Untuk selamatkan jiwa, turunkan sekali dengan undang-undang. Cuba tanya agama lain, ada tak undang-undang? Ada lah, tapi pelik sikit. Kalau kita nak tahu orang tu salah tak salah, kalau agama yang lain, kena jalan atas hati. Kalau jalan atas hati, dia tak terbakar, dia tak salah. Berat. Kita kena jadi gombak. Dan kalau ikut agama lain juga, ada yang kena rejam dulu. Kena rejam setengah jam, angkit, bangunkan dia daripada air tu. Sekiranya dia tak mati, dia tak besar. Berat memang mati. Bukan kata setengah jam. Saya kalau kena rejam setengah minit pun jalan. Tengok agama lain. Ada yang kena rejam tangan dalam air yang panas. Kita belajar kan, zaman Melaka ada. Letak air dalam air panas, sekiranya angkat tangan tak luka, maka dia benar. Berat. Kalau macam tu kita salah semua. Satu surau ni salah, satu masjid ni salah. Kan, keluar sekali kita letak api di sikit tu. Siapa yang tak lakukan maksiat jalan tu tak jadi apa. Sekali dengan saya, sekali untuk imam bagi dulu. Sekali dengan saya, sekali dengan semua jalan. Islam tak macam tu. Islam mementingkan kepada bukti. Sebab itulah ada orang kata Islam ni terkebelakang 50 pasal 50 tahun. Kenapa? Dia tak menerima bukti kepada bukti IT yang ada sekarang ni. Video tak boleh buat bukti. Siapa kata video tak boleh buat bukti? Tapi tidak boleh mensabitkan dengan hudud. Itu yang kena jawab kan. Boleh buat bukti, tak boleh disabitkan dengan hudud, disabitkan dengan ta'zir. Tengok Islam tu luas. Kenapa? Video boleh diubah, gambar boleh diubah. Photoshop sekarang ni ada orang lebih hebat, boleh ubah. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian,
Yang keduanya, kita nak jaga agama. Jaga agama. Sebab tu kita tak nak orang murtad, orang keluar daripada Islam. Kerana agama Islam ni satu agama yang paling tinggi. Tak ada agama yang lebih tinggi. Kalau ada orang kata hukum Islam sama ya dengan sihir, jaga. Dia telah menyamakan Islam itu dengan agama yang lain. Perhati balik dia punya akidah. Ada manusia kata sama je, tak ada apa-apa beza pun. Jaga balik akidah. Nak memastikan bahawa kesinambungan agama itu berada di dalam hati-hati orang Islam dengan teguh dan kuat. Sebab itulah Islam bila buat orang yang melakukan murtad, kita dengar sebelum ni murtad berlambak-lambak banyak. Ada kes yang paling terkenal tu Dina Choi, murtad. Macam-macam nama kita dengar. Kes yang bukan murtad juga, yang menentang hukum Islam tak. Kes orang yang tukang gender ni. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia lelaki, dia nak jadi perempuan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala juga jadikan dia perempuan, dia nak jadi lelaki. Pelik-pelik manusia akhir zaman ni. Yang akhirnya, bila kita tanya balik, bila esok hang mati esok, kami nak kuburkan hang di mana? Kena faham, saya orang tahu lah. Dia cakap kami nak kuburkan awak di mana? Dia jawab pula, saya lelaki, kubur lelaki secara lelaki. Dan kadang-kadang hang hidup pun ikut perempuan, hang nak pergi tandas mana? Tandas perempuan tak boleh, tandas lelaki pun tak boleh. Hang buat tandas baru duduk tengah-tengah, baru hang tahu. Untuk bila esok kami nak semayangkan mayat hang, kami nak sebut apa? Kalau lelaki senang, kalau perempuan, kalau ni tengah-tengah, pening bagi tak? Terima makan-makan. Aku nak kata apa tak? Masa tu kena kerok mayat dia balik. Jantan ke betina, aku nak tanya balik. Sebab aku nak buat buka. Kalau mati banyak tak apa, maghfir lahum ya. Tengok manusia nak mengubah. Dan akhirnya agama Islam itu, orang akan lihat betapa peliknya agama Islam. Pasal yang buat benda-benda yang macam ni orang Islam yang banyak ni buat benda-benda yang macam ni. Kerana buat pengaruh daripada luar, yang mana agama tidak kuat di dalam dada, di dalam hatinya agama tidak kuat, yang menyebabkan mereka mengikut perkara-perkara yang dilakukan oleh orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Islam, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga agama. Dan Islam juga, hukum Islam juga adalah untuk menjaga nasab. Kita melihat sekarang ni kalau kita tengok kepada statistik yang berlaku, 200,000 orang lebih anak luar nikah. Itu yang didaftarkan. Itu yang didaftarkan. Peningat yang didaftarkan. Yang tak daftar tak tahu lah. Kita baca soal baru-baru ni, betul tak betul tu yang kira. Ada dalam soal baca bila yang soal khabar baru ni, buat-buat kata jumpa anak, sedangkan hasil keluaran daripada dia juga. Mungkin orang kata tak kisahlah, tapi apa yang akan berlaku kepada nasab kita pada masa hadapan? Nasab kita. Sebab tu sekarang ni kita tengok ada orang sampai tak tahu siapa itu mak bapak dia, dan akhirnya dia kahwin dengan adik tiri dia lah, apalah semuanya, yang menyebabkan kecelaruan nasab. Sebab itulah Islam mengharamkan zina. Tak boleh zina. Bukan kata tak boleh zina. Dalam Al-Quran dinyatakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina sekalipun, tak boleh. Bila kita hampir kepada zina, insya-Allah dekatnya kita dengan zina itu yang menyebabkan kita akan terpaut dengan zina. Sembilan yang saya kasih sekalian. Dan seterusnya ada pelihara maruah. Kita nak pelihara maruah. Sebab itu kita, Islam menghalang manusia daripada melakukan qazaf, melakukan fitnah. Kita baca di dalam akhbar, kita baca di dalam internet, fitnah berlaku setiap hari. Kalau akhbar tak ada fitnah, tak sedaplah akhbar.
Kalau akhbar tu betul tak sedap. Inilah Islam nak jaga supaya jangan berlaku fitnah. Apabila berlaku fitnah, kita telah menjatuhkan maruah orang. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Kerana apa? Kalau kita bunuh orang, dia mati habis. Tapi fitnah, lagi mana keturunan dia masih hidup, selagi itulah fitnah berlaku. Kita bayangkan orang yang kena fitnah. Kita yang fitnah orang sedap cakap kan, sampai tu dah meleleh ayat dia. Tapi apa ni perasaan orang yang difitnah? Sebab itulah orang yang difitnah ini mengikut ulama tidak boleh diterima penyaksian yang abadan selama-lamanya. Orang yang memfitnah, orang yang fitnah ni bahaya. Sebab apa? Dia nak kena minta maaf kepada orang yang difitnah, dan dia kena taubat nasuha. Khazaf. Sebab itulah kita tengok khazaf ni dalam Islam tidak ada 80 kali sebatan. 80 kali sebatan. Maka orang yang khazaf ini boleh disebat 80 kali sebatan. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, sebatan di dalam Islam ini bukan sebatan yang ada di dalam sivil. Sebatan di dalam Islam ini tidak menyakitkan sebagaimana yang kita tengok dalam YouTube yang dalam sivil. Dia lebih memberikan pengajaran, kerana sebatan yang dilakukan adalah di hadapan khalayak ramai. Bayangkan kita masa dulu lah, tak tahu lah sampai hidup tahun 70-an. Saya daripada era tahun 70-an. Semua yang muslimat yang saya kasih sekalian, sambung sikit lagi masa yang ada. Yang seterusnya adalah Islam ini antara objektif ataupun maqasid syariah bagaimana yang telah digariskan oleh ulama, terutamanya yang digariskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Tadi dah ada, kemudian ini yang seterusnya berkenaan dengan menjaga harta. Menjaga harta. Sebab itulah di dalam Islam tidak ada hukuman yang berkenaan dengan menjaga harta. Jangan mencuri. Kita yang tak kena curi barang ni, kita rasa tak ada apa-apa. Cuba kita yang kena curi barang. Misal kata pada hari ini, pada hari ini kita letak motor kita kat luar. Kita datang dengan orang bagi tazkirah, keluar-keluar motor tak ada. Hanya hati tak tahu, tanya dia. Saya nak tanya, Encik, kalau dapat orang yang mencuri ni nak buat apa? Dia mesti kata, aku cincang dalam kuih. Dalam Islam tak sampai tahap tu. Tengok Islam je. Dan sekiranya kita dirompak, wal'ayazubillah. Misal kata kita pergi ke ATM, ni gaji baru masuk, pergi cucuk ke ATM tu, kita kata okey lah, keluarlah 1,500, paling banyak 1,500. Kita keluar 1,500, baru tengok 1,500 lagi nak pergi beli barang dapur, prak orang datang, bagi pula kita luka. Dah duit kita dia ambil, dia lukakan kita pula. Kita punya hati. Kalau tanya dia, Encik, nak buat apa kat orang merompak ni kalau dapat? Saya dapat, nak buat apa? Cincang juga dengan umat. Islam tengok hebat. Orang yang merompak, kalau mencederakan orang, dia kena bayar dia. Kita hari ni kena rompak, kita cedera, ada dapat ganti rugi? Kita tak dapat ganti rugi. Yang kita dapat rugi adalah ganti tetap. Orang tersalah bunuh, orang yang zubillah, kalau ada siapa-siapa saudara mara yang tersalah dibunuh. Sebab sekarang ni berlaku pembunuhan di mana-mana. Berhenti dekat traffic light, kena tengok kiri, kena tengok kanan, kena tengok depan, kena tengok belakang. Takut-takut nanti ada motor datang tepi, tembak. Kita jangan kata, tak apa Ustaz, saya bukan orang jahat. Dan ni bunuh bukan dia orang jahat. Masa-masa nak bunuh. Kena tengok dapat pembunuh tu apa nak buat. Islam memberikan 3 pilihan. Sama ada kita menuntut dia dihukum bunuh juga, ataupun kita hati kita baiklah, tak apalah, aku sebagai keluarga yang tunggal yang ada ni, aku maafkan awak, tapi bagi ke aku dia, kita dapat 1 juta. Sebab dia tu 100 ekor unta. Kalau seekor unta 5,000 ringgit, tak 1 juta dapat.
Tak apalah, kita ni dah lah hati baik, kaya-kaya dah, tak apalah kata aku nak ambil pahala di akhirat esok. Kita bebaskan apa yang guna. Tengok betapa Islam tu bagus. Tapi sekarang ni kalau ada ahli keluarga kita yang dibunuh, apa yang kita dapat? Sedih. Dah lah kita nak kebumikan ahli keluarga kita lagi pun dah kena duit banyak lah. Tak tahulah di tempat saya 400-500 tak ada 400-500 susah nak bumi. Kena pergi cari orang pula sponsor. Tengok Islam ni sampai tahap tu. Dulu kita ada kata agama lain, sekali mati 3-4 ribu. Sekarang ni Islam dah macam tu dah di tempat kita. Keingkapan saja dah berapa, korek kubur lagi. Kalau tempat yang tak ada keranda, diskaun. Ni lepas ni GST pula 6% mati. Mayat dibagi, kita tak jadi mati lah. Mati ton nanti lah. Kita bayangkan anak kita yang sedang berada di tengah jalan, tiba-tiba mak rampik datang, pam, cedera. Mati tu sedih sangat kan, cedera. Kalau undang-undang yang ada sekarang, apa yang kita dapat? Yang kita dapat, kita kena pergi hospital, jaga anak kita 3-4 bulan, patah kaki, patah tangan. Lepas tu boleh dah sikit. Itu pun nak masuk turun kuat 5-6 tahun tak selesai lagi. Islam mudah. Cedera, mana buat apa dengan orang cedera ni? Boleh minta dia, bayar bagi semua. Kemudian bayar dengan dia. Kalau mati, macam tadi juga lah, 3 pilihan. Kalau mati, tengok Islam, jaga sehingga orang merasakan bahawa inilah keadilan. Sebab itulah kita lihat zaman Rasulullah SAW, zaman para sahabat, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Utsmaniyah, betapa orang suka hidup di dalam golongan masyarakat Islam. Sehingga kan kalau kita tengok sejarah yang menyatakan bahawa sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih menyerang Konstantinopel, ada di kalangan rakyat yang kata kami lebih rela berada di bawah orang yang memakai serban daripada orang yang memakai topi besi. Sebab orang yang memakai serban ini dia adil kepada semua orang, tapi orang yang memakai topi besi ini mereka memeras keringat kami. Itu orang Rom. Sampai tu lah. Tapi sekarang nak kata perkataan tu pun fikir di mana kali lah. Sebab kita sendiri yang menyebabkan orang pandang Islam tu. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, ini kita lihat secara umum lah. Kan hari ini tekan kita nak pergi secara ni, kita lihat secara umum bagaimana Islam itu memandu umat manusia ke arah jalan yang keadilan. Adil. Sebab adil itu bukan sama, tak semestinya sama. Kalau kita kata adil itu sama, kita silap. Kalau adil itu sama, jari kita semua kena sama. Bayangkan ibu jari kita nak sama juga dengan jari tengah ni. Wih, panjang. Tak payah banyak. Kalau adil itu sama, rambut kita kena potong 40 hari sekali kan, 2 bulan sekali dia kena potong. Gigi pun kata juga, aku pun nak kena potong juga. Kena adil. Teruk bagi tak. Tiap-tiap bulan kena potong gigi. Tidak pun tiap-tiap bulan kena kecilkan mata. Umur saya yang 40 tahun ni lebih ni, dia kata sama adil. Sebab semua membesar di dalam badan. Adil itu tidak sama kadang-kadang. Bayangkan kita berikan duit RM10 kepada anak kita yang berumur sebulan, duit RM10 kepada anak kita yang berumur 10 tahun, duit RM10 juga kita bagi kepada anak kita yang berumur 30 tahun. Itu tidak adil. Itu sama dan tidak adil. Islam begitulah. Setiap jenayah yang dilakukan ada hukumannya yang tersendiri demi untuk menentukan keadilan. Semua yang saya lihat. Jadi bila kita tahu Islam itu adil, orang pun tahu bahawa Islam itu adil. Orang yang bukan Islam tahu Islam itu adil. Takkan ada mulut-mulut yang menyatakan bahawa ini kalau buat Islam habis, kita pula pergi jadi tukang tambah. Kalau buat Islam habis putih batu kat jalan. Tu nak tambah putih batu dekat neraka esok. Habis dah siapa nak makan sup tangan, buat dah undang-undang Islam. Tu nak kena. Allah turunkan bala, bukan dia kira kepada orang yang cakap saja,
pada kita yang ada di dalam masjid, di dalam surau, di mana-mana sekalipun akan kena juga bala yang diturunkan tersebut. Kita tengok macam yang berlaku di tempat-tempat yang sebelum ini. Katalah di Jepun yang berlaku tsunami yang cukup hebat, adakah dia memilih orang baik tak kena, orang jahat kena? Di Aceh, adakah orang baik tak kena, orang jahat kena? Semua. Jadi kita ni dalam Islam ni, sebab itulah kita ada perkara yang bersangkutan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan masyarakat. Tengok Islam dia ada. Belum hubungan kita dengan masyarakat, amal ma'ruf nahi munkar. Bukan amal ma'ruf saja, nahi munkar tak mau. Amal tak mau, nahi munkar payah. Jadi macam kita lah, kita makan tapi kita tak mau buang air. Berapa lama kita boleh hidup? Cukup 2-3 minggu masuk hospital besar. Pasal puan ni perut sakit, tak mau, saya tak mau buang air juga. Makan mau, amal ma'ruf, nahi munkar tak mau. Dengan Islam dia ada kembar ya. Menyuruh orang buat baik ya, melarang orang daripada melakukan kejahatan ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa sekalian. Jadi saya rasa setakat kita dulu untuk permulaan. InsyaAllah kalau ada kesulitan atau masalah lagi kita akan bermula lagi. Dan saya rasa kalau ada siapa-siapa yang ingin nak tanya ke, masih ada kesempatan masa ni. Jadi saya buka lah untuk soalan. Kalau ada apa-apa yang nak soal, sekiranya saya mampu jawab, saya akan jawab. Sekiranya saya tak mampu jawab, insyaAllah di lain kesempatan saya akan rujuk kita dan rujuk kepada tuan-tuan guru dan ustaz-ustaz yang lebih mengetahui untuk minta menjawab. Wallahu a'lam. Okey. Syekh kita ada tanya dua soalan. Satu, macam mana nak tadabbur Al-Quran. Yang keduanya, macam mana cegah kemungkaran. Sebab kita perlu buat mungkar juga kan. Saya jawab yang kedua. Macam mana nak cegah mungkar. Cegah mungkar ni, yang pertama, kita kena ikut dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Hadis ada sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وكما قال. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Okey, kalau ada orang kata hang pun buat jahat, nak suruh orang buat baik, macam suruh ketat jalan betul. Tanya ada balik. Bila masalah kita nak jadi baik ni, kalau kita pun tak suruh orang buat baik. Bila kita suruh orang buat baik dengan secara automatiknya, bila kita nak buat jahat esok ni, kita rasa malu, aku dah suruh dia pergi masjid, aku sendiri pun tak pergi masjid. Pergi juga mula-mula memang tak ikhlas, tapi akhirnya kita dapat membentuk supaya ikhlas ni. Dia bukan boleh main masjid, aku ikhlas tu tak kan, syaitan ni si main lah untuk duduk dalam hati. Sembahyang ni cantik sekali, tumpah orang mula kat belakang, kita pun jadi sembahyang cantik, tak ikhlas. Aku sembahyang cantik ke, kamu ustaz kan, main cantik. Tidak pun baca bagi cantik. Ni baca Quran pendek sangat, macam kamu jemaah ni penuh masjid. Sebab tu kita kena, di samping kita tegah orang buat jahat, kita juga tegah diri kita buat jahat. Sebab tu dah kita kena ada. Itulah cara dia yang paling mudah lah, yang kita boleh buat untuk mencegah kemungkaran. Kalau kita tengok Hasan Al-Basri nyatakan macam mana. Hasan Al-Basri kata mudah. Kalau seseorang manusia itu nak tunggu dia baik, baru dia nak cegah orang buat jahat sampai akhirat, sampai dia mati, tak boleh cegah orang buat jahat. Sebab kita anak Adam, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Kalau kita Rasul, kita maksum. Walaupun nama kita Rasul, kita bukan Rasul. Walaupun ada orang yang mengaku jadi Rasul, dia bukan Rasul.
Dia bukan Nabi. Nabi dan Rasul ni dah tak ada selepas Nabi Muhammad SAW. Kecuali yang akan turun nanti ada Nabi Isa AS. Tak bawa syariat yang baru, ikut syariat Islam untuk lawan Dajjal. Itu cerita yang lebih ni. Tapi itulah, kita ni manusia ni, kita kena macam kita, macam cikgu lah. Cikgu di depan yang mengajar tu, bukan dia tahu semua. Bila anak murid dia tanya, barulah dia fikir Allah. Sebab tu bila cikgu ni, kita tengok kan, dia tahu tak tahu. Kadang-kadang kita tanya dia tanya anak murid yang balik, apa jawapan dia? Nampak lah cikgu tu memang tak tahu. Tapi kita kena akui bahawa benda yang, bukan semua benda kita tahu. Dan sebab itulah, bukan semua benda yang kita buat baik, kita manusia. Kata, Ustaz, hari ni saya tak buat maksiat langsung. Betul ke? Pergi supermarket lah. Sahih. Bukan hadis sahih, tapi sahih dah buat maksiat. Mana apa? Jadi pergi bayar dekat kaunter. Bayar. Yang perempuan dekat kaunter tu pakai macam pakai tudung lah, menepati syariat. Bila tengok perempuan tu rasa macam mana? Tak rasa apa, masalah. Kita kena cegah orang buat jahat. Kita pun dengan sendirinya, insya-Allah buat kita akan buat baik. Biar bila orang nak kata hang jahat, orang kata tu lagi dahsyat. Sebab dia tak mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita kena cegah orang jahat. Jangan pula kita cegah orang dah lari dah daripada main judi tu, kita pun daripada lari dah kita main judi pula. Itu yang dilarang dalam Islam. Cegah orang jahat. Dalam masa yang sama, kita perbaiki masyarakat. Dan kita tak boleh kata masyarakat itu hancur tanpa ada apa-apa benda yang kita salurkan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat. Sebab itulah ada hadis yang menyatakan bahawa kalau ada seorang mengatakan masyarakat itu hancur, maka dia yang hancur sebenarnya. Itu secara ringkas. Tadabbur Al-Quran. Al-Quran ni kita kena ada buku lah. Habis kita belajar dekat buku, kita balik rumah kita latih baca. Bukan setakat baca. Manusia sekarang ni, orang Islam sekarang ni, kita yang duduk depan ni pun kadang-kadang baca tanpa melihat kepada makna. Itu qiraatul Quran, bukan tadabbur. Tadabbur ni bila dia baca, dia tengok sekali dengan makna, dia tengok apa dia sebenarnya ayat Al-Quran ini. Ihdinas siratal mustaqim, ni apa dia ni? Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni apa dia? Tengok pada tafsir yang mutabak. Baru kita rasa manisnya seronok nak baca Al-Quran. Sebab ilmu yang ada tu makin lama makin bertambah. Tapi kalau kita setakat baca Al-Quran, bukan tadabbur, tilawah Al-Quran, bukan tadabbur Al-Quran yang kita dah buat sebelum bulan Ramadan tu, musabaqah tilawatul Quran. Itu lagi hebat. Lawan bulan Al-Quran. Itu baca Al-Quran. Baca Al-Quran dapat pahala. Tadabbur Al-Quran yang mana kita akan dapat tahu apa intipati Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran, walaupun kita tengok tak banyak, 6,000 lebih ayat, tapi meliputi seluruh kehidupan manusia. Yang mana bila kita baca Al-Quran, kita baca sekali dengan tafsir dia, kita akan dapat jalankan dalam kehidupan. Sebab itulah dalam bulan Ramadan kita kena ubah sikit kan? Buat halaqah Quran, seorang baca, seorang lagi baca makna. Semuanya lepas tu bawa lah tafsir-tafsir yang kita baca, barulah kita dapat manfaat. Ni kita biar bulan Ramadan, Tok Imam depan ni nak habis 30 juzuk. 30 juzuk dalam masa 27 hari. Sebab 28 orang balik kampung. 27 Tok Imam tu suruh kereta api laju yang nak pergi airport. Prak. Dia pun tak ingat apa makna. Kita lagi tak tahu. Balik-balik, lepas aku melami 23 rakaat. Kalau yang dia buat 23, kalau yang buat 8 sebelah dia, malam besok pula, malam ni lepas dah. Sebab apa? Kita terbaca Quran. Tadabbur ni kita mesti ada buku Al-Quran. Sebab kita nak memperbetulkan bacaan. Kalau tak ada buku kita baca, dia tak ada buku, bukan kata Al-Quran, ilmu yang kita ada, matematik ni, kalau tak ada buku, kita faham? Tak faham. Kalau dulu kita tengok 1 campur 1, 2, lah ni ada pula 1 N bahagi 3 N campur 5 N bahagi 6 N, tengok ada 7. Macam mana pula jadi 7 ni? Kita kena cari buku.
Lebih-lebih lagi Al-Quran. Di samping kita baca dengan guru, kita balik buat. Tak payah banyak orang sehari buat satu ayat, balik tadabbur, balik baca, tengok balik apa makna ni, apa yang terdapat di dalam yang dikatakan sebagai tafsir. Tafsir Ibn Katsir pun ada, tafsir orang untuk orang Asia Tenggara, tafsir Al-Azhar karangan Profesor Dr. Hamka pun ada, Syekh Qutub fi Zilal Al-Quran ada, macam-macam tafsir ada. Itulah yang dikatakan tadabbur. Dan bila kita, sebab itulah sahabat tak berpindah daripada satu ayat Al-Quran kepada satu ayat Al-Quran yang lain. Pasal ini nak mengamalkan dan tidak memahamkan. Sebab itulah bila turun ayat Al-Quran berkenaan dengan Allah, Sayyidina Umar dah radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar yang bertanya kepada Nabi, ada lagi tak ayat? Sampai dah ayat yang terakhir, arak itu haram, maka Sayyidina Umar buang habis haram. Itu baru tadabbur. Kita lah ni lain. Jumpa ayat, cari ada ayat yang kata tak perlu dah ikut ayat tu. Pokok mansuh ke, nasih mansuh ke, pokok ada hadis ke yang kata macam lain ke. Kalau kita jumpa pula hadis yang mengatakan satu benda tu haram, kita nak cari ada tak hadis lain yang kata benda tu harus sekurang-kurangnya. Tak, sahabat tak menjalankan dalam kehidupan. Allah soalan. Ada soalan? Kalau tidak soalan tu maksud kita semua faham. Alhamdulillah. Yang macam sekolah kalau dia kita tanya any question, tak ada question apa pun ya. Ya. Soalan. Ya. Saya minta pencerahan daripada Ustaz mengenai dengan tarikh Rasulullah SAW. Ada pendapat mengatakan setan Rabiul Awal. Seperti mana dalam kitab Baikul Maktub. Tak mohon pencerahan daripada Ustaz macam mana? Kenaan tarikh kelahiran Rasulullah SAW Rabiul Awal. Yang menyebabkan saya tak pandai nak jawab sebab bukan bidang saya. Saya wallahu a'lam, saya terbapu bab tu. Sebab saya tak pandai jawab benda yang saya tak tahu. Sebagaimana yang saya belajar itulah. Saya ambil yang mutabat tu, yang Rabiul Awal, yang bab lain khilaf ulama ni saya tak pandai nak cakap. Wallahu a'lam. Sebab saya bidang undang-undang. Kalau siapa ada tanya mengenai undang-undang, insya-Allah saya jawab. Soalan? Karena sebahagian daripada ilmu itu adalah Allah Ta'ala. Tapi jangan semua Allah Ta'ala. Satu tempat satu berapa Ustaz? Allah Ta'ala. Yang tu ambil dia letak atas tak dia lah. Berakidah untuk kegunaan saya tahu kan. Ada. Saya ingatkan ada orang nak tanya hari ini berkenaan dengan Undang-Undang Hudud yang tengah hangat ni. InsyaAllah lah, tak apalah. Semua faham insyaAllah sebentar yang akan datang. Mungkin sekian dari izinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita akan bertemu dan berjumpa lagi. Mungkin kalau bukan di sini, mungkin di tempat yang lain. Kerana ada soalan boleh tanya, sekiranya saya boleh jawab, saya jawab. Sekiranya saya tak ada, insyaAllah kita akan tanya kepada mereka yang lebih tahu. Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu kafiyan mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'a 'ala muhabbatik wa taqwa 'ala ta'atik wa tawhid 'ala da'watik wa ta'ahad 'ala nasrati shari'atik. فاسق اللهم بركتها فاسق اللهم بركتها فاسق اللهم بركتها وأدم لها وأهلها سبلها وعلى بنورك الذي لا يخفي واشرع صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليهم وأحيا معرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وكل زمن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله